To reconnect. Okey, berjaya pun. Baik. Saya akan memulakan sesi ini dengan berkongsi pada saudari-saudari semua 7 sebab saya jatuh cinta dengan surah ni. Dan itu adalah sebab saya jatuh cinta. Anda mungkin ada sebab lain. Seseorang akan berkongsi apa yang menyebabkan dia jatuh cinta dengan sesuatu surah hanya apabila dia mengulang-ulang apa yang telah dia faham. Hanya apabila dia menghafal dan membaca surah ini hasil daripada proses tafsir yang telah dilalui. Dalam bahasa mudahnya, seseorang boleh berkata yang dia jatuh cinta dengan surah ini hanya apabila dia telah melakukan tadabbur. Sekali lagi, tadabbur adalah sesuatu yang membabitkan hati. Dalilnya adalah surah Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran atau hati mereka terkunci? Jadi ayat itu memberikan pengajaran bahawasanya seseorang yang tidak melakukan tadabbur kerana hatinya terkunci, dia boleh membaca Al-Quran dengan baik, bahkan mungkin dengan taranum yang indah. Tetapi hak Al-Quran kepada pembaca adalah bukan sekadar membaca. Hak Al-Quran adalah kita melihat ayat-ayat Allah ini dengan hati selepas akal, dengan perasaan selepas pemahaman. Baiklah, surah ini pendek kalau nak dibandingkan dengan surah-surah mengenai wanita di dalam Al-Quran yang lain. Dan surah ini kita boleh bahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama adalah larangan. Bahagian yang kedua adalah suruhan. Ayat 1 hinggalah kepada ayat 6 ia adalah larangan. Manakala ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13 adalah suruhan. Ini suatu perkara yang indah kepada rupa paras tubuh badan surah Al-Mumtahanah. Organisasi surah ini adalah larangan terlebih dahulu, kemudian suruhan. Jadi, apa yang dilarang dan apa yang disuruh? Separuh surah Al-Mumtahanah adalah larangan supaya jangan berkompromi dengan musuh Islam. Jangan cenderung untuk bersekutu dengan musuh-musuh Allah, iaitu kafir. Itu adalah bahagian yang pertama. Muslimat sangat kuat mencatat. Saya harap di sebalik puan-puan catat, puan-puan memahami terlebih dahulu. So, 2 benda dalam masa yang sama lah. Puan-puan catat dan puan-puan memahami pada masa yang sama. Sebab dia tak berlaku pada lelaki. Lelaki dia memahami dan tak mencatat. Itu kelebihan Venus lah kan. Cumanya di sebalik puan-puan mencatat, janganlah macam wartawan pula kan, 1 word 2 word semua saya cakap. Just ambil point saja supaya anda boleh fokus pada apa yang saya sampaikan. Sebab saya lebih nak menekankan anda menyebarkan pada orang lain. So, untuk menyebarkan, sangat penting anda memahami dan mencatat poin-poin sudah memadai. Bahagian yang kedua adalah larangan. Adalah suruhan. Suruhan apa? Suruhan untuk menunjukkan akhlak yang baik kepada non-Muslim. Bahagian pertama larangan, supaya jangan berkompromi dengan non-Muslim yang kafir. Tidak semua non-Muslim kafir. Anda kena faham tu. Non-Muslim di dalam Al-Quran ada banyak label. Dan tidak semua dibakul sampahkan sebagai kafir. Anda pernah baca Al-Quran, anda akan bertemu qaumul la yafqahun, kaum yang tidak memahami, qaumul la ya'qilun, qaumul la yasma'un.
ini adalah merujuk kepada mereka yang belum beriman. Tetapi Allah tidak melabel mereka sebagai kafir. Jadi larangan yang pertama hanya spesifik kepada kafir, atau dalam bahasa anda kafir harbi. So jangan berkompromi dan bersekutu dengan diorang. Kemudian bahagian yang kedua adalah merujuk kepada suruhan untuk menampilkan akhlak yang baik kepada non-Muslim yang bukan kafir, dan majoriti adalah non-Muslim. Yang kafir ini mungkin tidak ramai, sebab ciri-ciri kafir adalah mereka yang telah melihat bukti tentang kebenaran Islam, sama ada dari Al-Quran atau dari penyampai Al-Quran. Sebab ada orang berkata Al-Quran sudah benar menyebut tentang itu dan ini, tetapi non-Muslim masih tidak boleh menerima, hanya kerana yang menyampaikan Al-Quran itu tidak berakhlak dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ingat dua benda. Seseorang itu tidak beriman mungkin kerana bukan masalah mesej daripada Al-Quran yang tidak sampai ke telinganya, tetapi kerana ia menyampaikan. Sebab itu Quran turun pada penyampai yang terbaik. Allah tidak random memilih Rasul. Dia memilih yang terbaik, manusia yang paling jujur, manusia yang diiktiraf oleh seluruh orang Arab sebagai orang yang paling jujur. Maka bukan satu perkara yang remeh untuk memilih penyampai yang terbaik. Jadi di situ kita pelajari sesuatu bahawasanya akhlak penyampai juga adalah sebahagian daripada orang panggil bayinah, iaitu keterangan yang perlu sampai kepada non-Muslim. So kalau Rasul sudah terbaik, Al-Quran juga telah benar, dan mereka juga mendustakan, ini baru kafir. Jadi jalan paling selamat, anda dan saya jangan kata pada sesiapa kafir. Jalan paling selamat adalah dekati dia. Kecuali yang terang-terang melakukan pencerobohan dan serangan. Disitulah surah ini akan memberitahu apa prinsip yang perlu kita pegang. Baiklah, mari saya kongsikan dengan anda 7 sebab saya seronok dengan surah Al-Mumtahanah, ataupun dalam perkataan lain 7 keunikan yang ada di dalam surah Al-Mumtahanah, ataupun 7 isu menarik yang sangat mendebarkan, yang mudah-mudahan anda boleh mengembara di dalam surah Al-Mumtahanah. Perkara yang pertama, surah ini menyentuh mengenai kesilapan seorang sahabat, dan sahabat ini adalah bukan calang-calang. Beliau adalah ahli Badar. Ahli Badar berapa orang? 3,000? Astaghfirullah. 313. Dan anda tahu perang Badar ni perang apa? Perang yang camp Islam tak prepare. Kalau dia orang benar-benar prepare, akan ada 1,000 orang sebagaimana di Uhud. Tapi kerana ia adalah peperangan yang tidak dibuat persiapan rapi, kerana plan A Rasulullah SAW adalah ambush Abu Sufyan punya kafilah, kerana harta yang dimiliki oleh Abu Sufyan adalah harta curi, harta yang dirampas daripada rumah-rumah muhajirun. Jadi itu adalah berhak. So Nabi bukan Robin Hood, Nabi mengambil hak. Tetapi ketika proses ambush itu dilakukan, tiba-tiba yang muncul bukan kafilah Abu Sufyan, yang muncul adalah Abu Jahal dan 1,000 bala tentera kafir Quraisy lengkap bersenjata. Maka sebab itu orang yang terbabit di dalam peperangan Badar mempunyai kedudukan yang istimewa di langit dan di sisi Allah, kerana mereka adalah individu-individu yang tidak menyangka dan tidak ada mindset untuk berperang, bertempur, mengangkat senjata. Senjata pun tidak ada.
kecuali senjata untuk mempertahankan diri. Balik baca sirah. Jadi yang benar-benar terpilih dalam peperangan Badar sangat besar kedudukannya di sisi Allah, sehingga Rasulullah mengumumkan apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku kepada ahli Badar, yakni dosa-dosa yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan dilakukan, Allah ampunkan. Ini kelebihan yang dimiliki oleh ahli Badar. Jadi salah seorang daripada 313 tersebut adalah individu yang ditegur di dalam surah Al-Mumtahanah. Saya percaya 313 ini adalah ahli syurga. Ini menunjukkan surah ini menegur ahli syurga. Ini menunjukkan seseorang ahli syurga sekalipun dia tetap melakukan kesilapan atas dunia. Fikirkan seketika, Nabi Adam melakukan kesilapan di luar ke di dalam syurga? Jadi Allah nak ajar syurga bukan untuk orang perfect. Kita bukan rasul, kita tak ada maksum, kita tak ada ismah, tapi kita tetap boleh ke syurga sekiranya kita menyesali kesilapan itu dan bertaubat. Yang ke neraka pun orang silap, yang ke syurga pun orang silap, orang melakukan kesilapan. Tapi apa bezanya? Yang ke neraka adalah mereka yang tidak bertaubat atau bertaubat ketika nyawa sudah sampai ke sini, manakala yang ke syurga adalah mereka yang melakukan kesilapan, yang terlanjur dalam banyak perkara, termasuk dalam dosa besar disebut sayyiat, dosa kecil disebut dzunub, okey, tetapi dia bertaubat. Jadi individu tersebut saya akan beritahu siapakah beliau dan kisah membabitkan beliau ketika kita masuk ke dalam ayat yang pertama. So, perkara pertama yang menyebabkan saya suka surah ini sebab dia motivasi pendosa. Dia surah yang menyebabkan orang yang terlanjur melakukan kesilapan tidak putus asa daripada rahmat Allah. Surah ini nak mengajar dosa yang kamu buat bukan penghalang untuk kamu ke syurga. Sebab tak ada orang perfect. Ini ahli Badar, satu. Kedua, ahli majlis syura Rasulullah, majlis askari. Bukan calang-calang orang boleh duduk dalam majlis syura Rasulullah. The best pengalaman-pengalaman terbaik dalam bidang ketenteraan sahaja akan duduk dalam majlis syura Rasulullah. Sebab Nabi dalam hal peperangan dan pembukaan, tahu beza peperangan dan pembukaan? Peperangan adalah persiapan bersenjata. Pembukaan adalah persiapan menuju ke satu tempat, mengelakkan peperangan. Dan ia adalah dengan cara rahsia. Dengan cara rahsiakan kedatangan, dengan harapan negeri tersebut akan menyaksikan kedatangan pasukan muslimin dalam bentuk kejutan. Dan bila mereka terkejut, mereka kecup perut, mereka gerun, mereka menyerahkan tanah air mereka tanpa pertumpahan darah. Ini penting. Saiwar dalam bahasa Kelantan, Saiwar. Okey. Yang kedua, sebab yang pertama je lah, dia punya keyword dia adalah motivasi pendosa. Hatib ni, ya Allah, Hatib bin Abi Balta'ah, nanti saya huraikan cerita dia. Dia adalah anak usrah Nabi, dididik oleh Rasulullah. Tetapi sehebat-hebat Hatib bin Abi Balta'ah pun dia melakukan kesilapan. Kita apatah lagi. Okay. Yang kedua, yang ini penting, Quran sebagai teguran. Ini keyword untuk nombor 2. Quran ni kita baca sebab apa? Lepas tu saya ucap tahniah pada tuan-puan datang. Sebab anda datang bukan kerana surah ni ada sebarang kelebihan fadilat, tapi saya percaya anda hadir kerana mungkin ada satu ayat daripada 13 ayat yang anda rasa menegur anda. Surah An-Nur bulan lepas kan, rasanya banyak perkara yang menegur kita. Yang pasti jangan datang sebab anda duduk kat kajang, so lapang masa atau faktor Sya'ari Abdul Rahman. Janganlah, itu tak bagus dan tak sihat. Quran sebagai teguran. Okey, soalan saya adalah, surah ni turun bila?
surah ni turun kat Mekah ke kat Madinah? Bagus, surah ni turun kat Madinah atau disebut Madaniyah, surah selepas hijrah. But specifically speaking, dia turun tepat sekali pada masanya. Bila dia turun? Surah ni turun selepas individu yang disebut dalam surah itu melakukan kesilapan. Ini menunjukkan Allah dah tahu akan ada yang buat silap dari kalangan para sahabat. Surah ni Allah Ta'ala design selepas Hatib buat silap atau sebelum Hatib buat silap? Ini persoalan asasi. Kalau anda kata Hatib buat silap and then Allah design satu surah and then baru diturunkan, ini bahaya kerana kita menganggap Tuhan mempunyai sifat makhluk, na'udzubillah, iaitulah tidak mengetahui tentang apa yang berlaku di masa depan. Untuk makluman anda, 114 surah sudah lengkap didesain di Lauh Mahfuz sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Ini bermakna dalam pengetahuan Allah, salah seorang sahabat akan melakukan kesilapan. Dan dalam pengetahuan Allah, kesilapan itu akan berlaku bukan di Mekah tapi di Madinah. Dan dalam pengetahuan Allah, ia akan berlaku kesilapan menjelang pembukaan Makkah, lebih kurang menjelang tahun ke-8 selepas hijrah. Dan Allah sudah sejak azali. Perkataan penting, azali. Apa maksud azali? Bukan razali. Azali, kalau dalam bahasa lebih mudah, sebelum Adam diciptakan, kalam Allah sudah ada. Sebelum manusia, hatta Adam manusia pertama sekalipun melakukan kesilapan. Dalam bahasa mudah, Quran sudah lengkap di Lauh Mahfuz bersama dengan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf dan seumpama dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini laitha kamithlihi syai'. Allah Subhanahu wa taala, dia bukan makhluk yang melihat sesuatu berlaku baru dirangka pelan pencegahan untuk mengelakkan ia daripada berulang, ataupun sesuatu kesilapan berlaku baru ditulis surat teguran. Jadi apa yang saya nak kita lihat keindahannya adalah Quran, hikmah tidak turun sekaligus. Dan setiap surah ini turun pada waktu-waktu tertentu. Dan waktu itu turun, Quran turun, surah Al-Mumtahanah turun tepat pada masa individu yang dalam pengetahuan Allah melakukan kesilapan terbukti melakukan kesilapan. Ini menunjukkan apa dalam pengetahuan Allah pasti berlaku, apa dalam Quran pasti berlaku. Maka jangan lihat surah ini diturunkan atau didesain selepas berlaku kesilapan. No. Dalam pengetahuan Allah, Aisyah akan difitnah. Surah An-Nur sudah lama didesain. Dalam pengetahuan Allah, seorang buta akan datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Abu Jahal. Abasa. Dalam pengetahuan Allah, Nabi akan terlepas cakap, Nabi mengharamkan madu di rumah Zainab. Surah At-Tahrim. Semua itu dah lengkap sebelum Rasulullah dilantik sebagai Rasul. Tetapi yang saya nak anda fikir dengan mendalam, kenapa Qurannya dah lengkap 114 surah termasuk surah Al-Mumtahanah tidak diturunkan sekaligus sahaja di Makkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah turunkan hanya apabila apa dalam pengetahuannya berlaku, akhirnya berlaku, baru diturunkan. Ini nak mengajar kita Quran mesti didekati dengan satu mindset, pasti ada perkara yang menegur saya. Sebab surah ni turun benar-benar menyebabkan para sahabat, khususnya Hatib, bertaubat.
Jadi kalau kesilapan hatib dalam pengetahuan Allah, adakah kesilapan anda tidak ada dalam pengetahuan Allah? Ini kena fikir panjang. Kalau seorang individu melakukan kesilapan ada dalam pengetahuan Allah, adakah anda akan buat silap pada hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tak ada dalam pengetahuan Allah? Maka Quran didesain 114 surah untuk anda kembali kepada mana-mana ayat bila anda buat silap. So anda kena ada mindset Quran sebagai teguran. Bila kita buat silap, kita terlanjur, kita melakukan dosa, percayalah tidak ada pun di dalam Al-Quran ini walau satu ayat yang sia-sia tidak boleh memberikan anda terapi. Tahu terapi? Rawatan kepada jiwa hanya kerana kita terlanjur dengan apa yang pernah kita lakukan. So anggap diri anda adalah hatib-hatib yang pasti ada satu surah atau satu ayat yang memberikan anda rawatan jiwa apabila anda berada dalam kegelapan kerana terlanjur melakukan beberapa dosa. Allah turunkan Quran untuk beritahu anda satu perkara, jangan putus asa daripada rahmat Allah, kerana agenda syaitan adalah membisikkan pada anda, dah Allah sudah membiarkan anda. Jangan bercita-cita untuk mendapat kasih sayang Allah. Kamu memang jahat, memang tidak akan mendapat rahmat dan redha Allah. Ini bisikan syaitan supaya kamu berputus asa daripada rahmat Allah. So apa jua dosa yang kita buat walau segunung, jangan putus asa. Quran di mana-mana ayat, jangan kena cari saja, dia akan memberikan anda kekuatan jiwa untuk bangkit semula. Dan surah ini surah hijrah bagi saya. Semalam ada satu surah yang saya kupas pun surah hijrah tapi Makkiyah, namanya Al-Ankabut. Kerana di dalam surah itu ada perkataan muhajir, Nabi Ibrahim, tokoh hijrah. Tapi surah ni pun ada perkataan muhajirat, muslimat yang berhijrah. Kita akan temui nanti. Jadi boleh nampak tak Quran sebagai teguran? Kalau anda ada mindset ni, anda akan belik mana-mana surah walaupun dia kurang popular dalam pengamalan masyarakat Melayu di Malaysia. Sebab anda percaya walaupun surah itu tak popular dan tidak ada sebarang fadilat, anda percaya pasti ada satu ayat yang memberikan anda teguran dan memberikan anda motivasi. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, sunnatullah kemenangan. Keyword dia sunnatullah kemenangan. Surah ni turun untuk menunjukkan manusia sehebat manapun ikhtiar dia, dia lemah. Ada perkara dia tidak mampu untuk akses atau capai. Untuk makluman anda, Nabi SAW bila dia memimpin ketenteraan, Nabi adalah komander yang terbaik. Nabi tidak pernah belajar di UPNM. Nabi tidak pernah belajar daripada tokoh-tokoh militeri. Bahkan Nabi tidak pernah membelik mana-mana buku Sun Tzu, Art of War, di Parsi, di Roma, di Greek. Nabi SAW bukan sedikit para sahabatnya adalah pakar dalam bidang militeri. Nabi tidak selekeh dalam pengurusan ketenteraan. Nabi bukan jenis membuta tuli, na'udzubillah. Nabi bukan tidak profesional dalam pengurusan ketenteraan. Menguruskan tentera tidak sama dengan menguruskan negara. Negara banyak unsur diplomasi. Ketenteraan banyak unsur, ketenteraan ada banyak unsur ketegasan, kerahsiaan. Menguruskan organisasi tidak sama dengan menguruskan rumah tangga. Dalam rumah tangga, Nabi sangat romantik. Nabi bukan jenis menjaga halal haram sahaja dari sudut fiqahnya. Nabi sangat memelihara hubungan hati dan psikologi dengan isteri-isterinya. Tetapi di medan tempur, Nabi sangat pakar. Sebagai contoh, untuk membuka Makkah selepas pengkhianatan yang dilakukan oleh Quraisy ke atas perjanjian, perjanjian apa yang dikhianati oleh Quraisy yang menyebabkan Rasulullah menjadikan pengkhianatan itu sebagai lesen untuk menuju ke Makkah, membuka tanah ini. Hudaybiyah.
Hudaibiyah, Nabi tidak pergi dengan semangat takbir. Nabi memelihara sunnatullah, bukan sekadar syariatullah. Syariatullah ni artinya apa? Jaga batas syariat, jangan melakukan dosa, dan kita akan melakukan serbuan, dan kita percaya Allah akan beri kemenangan. Kalau kafir Quraisy ingin memberikan penentangan, Allah akan berikan kita kemenangan, kerana kita ada track record di Badar, kita ada track record di Khandaq, kita ada track record di Tabuk, kita ada banyak track record, kerana ini adalah peristiwa menjelang pembukaan Makkah. Sudah banyak peperangan telah berlaku, dan Nabi bukan orang yang tidak expert dengan pengalaman-pengalaman di masa lampau. Tetapi kenapa Nabi merahsiakan kehadirannya ke bumi Makkah untuk membuka bumi Makkah dari pengetahuan majoriti para sahabat, kecuali 2-3 orang dalam majlis syuranya sahaja? Dan anda tahu, dalam kitab Asbabun Nuzul menyatakan Nabi beritahu para sahabat yang Nabi mahu menuju ke perkampungan Khaybar. Nabi kata, aku nak takluk Khaybar. Sedangkan majlis syura tahu Nabi bukan nak pergi Khaybar tu, Nabi nak pergi Makkah. Tapi kalangan para sahabat, mereka dapat tahu, press conference diadakan untuk beritahu, we are going to Khaybar. Nabi berdusta ke? Tak. Memang Nabi akan ke Khaybar, tetapi selepas pembukaan Makkah. Semua dalam perancangan Nabi. Tetapi kena faham satu perkara, pengikut tidak berhak mengetahui segala apa yang dibincangkan oleh pemimpin di atas. Sebab tu Nabi tak reveal kenapa Nabi menerima Hudaibiyah. Tidak semua perkara perlu diberitahu, kerana orang atas kadang-kadang dia nampak apa yang orang bawah tak nampak, dan sukar untuk menjelaskan kepada orang bawah dalam suasana genting perjanjian Hudaibiyah. Dia bukan boleh selesai dalam masa 5, 6 minit, 10 minit menerangkan rasional. So Nabi hanya mendambakan ketaatan para sahabat ketika Hudaibiyah. Nabi dibantu oleh wahyu untuk menerima perjanjian tersebut. Baiklah. Jadi nombor 3 yang menyebabkan surah ini saya sangat suka, kerana Allah membantu Nabi untuk mengukuhkan sunnatullah kemenangan, iaitulah Nabi dah menegaskan kerahsiaan. Nabi beritahu nak ke Khaybar, tapi sebenarnya Nabi mahu ke Makkah, supaya orang Makkah tidak mengetahui tujuan kedatangan Nabi, kerana strategi peperangan yang paling bagus adalah anda sampai ke sebuah negeri secara rahsia, berlaku kejutan. Dan ini bukan perkara yang baru berlaku dalam sejarah Islam. Kalau anda kaji strategi Sultan Mehmed II, dia mengumpulkan bala tentera di Anatolia, dan dia beritahu kepada bala tenteranya, dia tak beritahu, bala tentera tertanya-tanya pada 1480 Masihi. Tentera tertanya-tanya ke mana nak dibawa oleh Sultan Mehmed II ini. Dan tentera tidak protes, kerana mereka memahami dalam bidang ketenteraan kita hanya diarahkan. Dah sampai ke sudah sejarawan tidak mengetahui apa motif Sultan Mehmed mengumpulkan bala tentera di Anatolia selepas kejayaan Panglima besar Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II ni Sultan Muhammad Al-Fatih lah, kan? Sultan Mehmed II. Selepas kejayaan orang kanan Sultan Mehmed menawan Otranto di selatan Itali. So bila Mehmed dapat tahu daripada WhatsApp group dia yang Panglima dia update di situ, mereka telah berjaya menawan Otranto di selatan Itali, terus Sultan Mehmed kumpulkan bala tentera di selatan di Anatolia. Untuk ke mana? Dia tak bagi tahu. Sejarawan hanya berteka-teki. Kalau dah selatan Itali berjaya ditakluki, apa motif Sultan Mehmed mengumpulkan bala tenteranya kalau bukan untuk menakluk Rom? So dikatakan Sultan Mehmed merencana, dikatakan, but very secret perencanaan dia. Dia mengumpulkan bala tentera untuk bantu dia punya orang kanan menakluk Rom, Vatican City, dan merealisasikan hadis Nabi yang kedua. Konstantinopel telah ditakluki, kemudiannya Rom. Sama dengan situasi Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair selepas menawan Toledo, Cordoba, Tarifa, Gibraltar, Sevilla.
Mereka nak mara ke Perancis. Tengok peta, atas Spanyol ada apa? Atas lagi tu sudah ada Eropah, jantung Eropah, Perancis dan seumpama dengannya. Portugal belah kiri, atas Perancis. Dah dekat Toledo, menghampiri ke Barcelona. Anda tahu kan, Spanyol, Catalonia, negeri, salah satu negeri dalam Spanyol mendesak untuk keluar daripada Spanyol. Sebab dia duduk kat utara dah. Agak kurang diambil berat oleh kerajaan Spanyol. So mereka mendesak macam Kurdis lah, mendesak keluar daripada Turki. So mereka sudah hampir ke atas. Tiba-tiba Khalifah panggil, Khalifah di Dimashq, kerajaan Umayyah panggil balik ke Dimashq. Dikatakan kalaulah Musa dan Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad tidak dipanggil oleh Khalifah, Eropah jatuh ke tangan orang Islam. Kalau mereka tidak dipanggil. Sebab anda bayangkan dalam masa 3 tahun semua Spanyol jatuh ke tangan Tariq bin Ziyad. Pantas gila. Saya menyifatkan kepantasan gerakan orang-orang bertakwa ini sebagai yas'a di dalam surah Yasin. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Terima kasih Allah kau tidak beritahu nama lelaki dalam surah Yasin tu. Sebab kalau Allah beritahu nama, cerita itu jadi eksklusif. Oh, dia cerita pasal Habib An-Najjar. Allah tak sebut Habib An-Najjar. Maknanya cerita yang Allah bawa dalam Quran, Allah jadikan universal. Ya benar, ia cerita tentang seorang lelaki, tetapi bila aku yang cerita, kata Allah, kau kena faham, cerita yang aku bawa dalam Quran, cerita yang akan berulang. Semua orang akan dapat inspirasi daripada cerita yang aku ceritakan. Aku cerita bukan cara makhluk cerita. Makhluk cerita namanya buku sejarah. Aku tidak cerita dalam pendekatan sejarah. So Allah tak beritahu waja'a min aqsal madinati rajulun. Rajul itu nama apa Allah tak beritahu. Tetapi kualiti rajul itu Allah sebut dia rajul, berani. Dan Allah tak sebut Madinah mana datang lelaki itu. Sebab akan ada mana-mana lelaki-lelaki yang berani datang jauh daripada mana-mana kota. Bukan sekadar Anatolia ataupun apa yang disebut dalam kitab tafsir Habib An-Najjar berasal daripada Antakya. Dimashq tu jauh kalau anda boleh tengok peta. Dimashq nak menuju ke Spanyol, jauh Afrika Utara tu. Nak lalu Mediterranean, nak lalu Atlantik, nak lalu Gibraltar. So lelaki yang bergerak jauh, meninggalkan keluarga, meninggalkan keselesaan. Bukan sekadar lelaki dari hujung kota. Terima kasih Allah kau tidak beritahu nama-nama pemuda Al-Kahfi. Sebab cerita itu bila tidak diberitahu nama, betapa ramainya generasi para sahabat yang terinspirasi dengan cerita itu, lalu mereka mahu ambil kualiti pemuda itu tanpa menyebutkan diri kepada nama-nama mereka sebagaimana dilakukan oleh Ahlul Kitab. Alhamdulillah, terima kasih Allah kau jadikan cerita Quran cerita yang sangat motivasi dan bukan cerita sejarah. Yang keempat, yang ketiga, tak habis lagi poin saya rupanya. Allah turunkan surah Al-Mumtahanah untuk support Rasulullah. Ya Rasulullah, ada benda kau terlepas pandang. Sebab memang kudrat manusia akan terlepas pandang. Untuk makluman kau ya Rasulullah, ada satu surat telah ditulis oleh salah seorang ahli majlis syura kau, dan kamu yang sudah hebat merencana tidak mengetahui kewujudan surat itu, dan surat itu sudah hampir sampai ke tangan pimpinan Makkah. Sudah hampir sampai. Lalu aku backup kau. Aku tidak mahu kedatangan kamu ke bumi Makkah berlangsung dalam pertumpahan darah. Maknanya apa? Nabi expect orang Makkah akan melihat kejutan, tiba-tiba Nabi sampai orang Makkah buat prank. Kau nak datang Makkah, ha? Mereka lengkap bersenjata untuk menyambut Rasulullah. Oh, pembukaan Makkah, ya? By the way, terima kasih Hatib memberitahu kami lebih awal di Facebook beliau. Ayat 1 kita akan uraikan. Allah turunkan surah ini untuk memberitahu dua perkara. Pertama, Allah membantu Rasulnya untuk melengkapkan strategi bagi memenangi Makkah
untuk menunjukkan penting seorang manusia untuk menang perjuangan Islam, dia melakukan ikhtiar, bukan sekadar bertawakal membuta tuli, tidak ada sebarang perencanaan sekadar berdoa, dia kena ada perencanaan. Dan kerana Rasulullah ini manusia, dia bukan malaikat yang diberitahu tentang perkara gaib, lalu Allah backup Rasulullah, ya Rasulullah, tahniah, kau telah merencana dengan cara yang terbaik, tetapi ada perkara yang kau tidak menyadari, iaitu ada ancaman besar kepada proses pembukaan Makkah. Surat telah hampir sampai kepada tangan pimpinan Makkah. Jadi aku dengan ini memberitahu kamu, ambil surat itu daripada seorang wanita, kerana wanita itu akan menyampaikan kepada pimpinan Makkah. Saya akan uraikan dengan lebih lanjut daripada tafsir Ibnu Katsir, apakah riwayat tentang asbabun nuzul ayat yang pertama. Sebab yang keempat, jihad. Jihad. Anda mungkin tak mampu nak belik banyak surah dalam Quran untuk memahami ISIS. Betul tak cara ISIS? Kalau katakan ISIS itu orang Islam, para mujahidin yang bombing lapangan terbang, yang melakukan pengeboman di tempat-tempat awam, dan lebih kritikal lagi, akhirnya yang mati bukan kafir harbi, tetapi yang mati adalah non-muslim yang tidak berdosa dan orang Islam, sebagaimana berlaku di Turki. Dan apakah tidak ada sebarang adab dalam jihad? Jadi kalau anda tak mampu belik banyak surah dalam Quran pasal adab-adab jihad, jihad ini bagaimana ya? Adakah boleh diisytiharkan dengan begitu sahaja? Bagaimana konsep jihad yang sebenarnya? Bagi saya, kalau anda tak mampu belik banyak surah, cukuplah surah Al-Mumtahanah, kerana surah ini salah satu surah yang merumuskan dengan efektif konsep jihad. Kepada siapa jihad perlu anda lancarkan, dan kepada siapa jihad diharamkan daripada dilancarkan. Dengan surah Al-Mumtahanah, anda takkan berpegang kepada ajaran sesat ISIS, sehingga mereka membakar hidup-hidup tawanan perang ISIS, kan? Menyembelih dan ditayangkan ke seluruh dunia hamba tawanan. Takbir sahaja bukan menunjukkan apa tindakan itu Islamik. Jadi jaga-jaga dengan fitnah panji hitamnya. Dalam hadis memang Rasulullah bersabda panji hitam akan membantu Imam Mahdi. Tetapi Sayyidina Ali kata ada satu lagi panji hitam. So ada dua panji hitam. Jangan keliru. Dan saya merasakan panji hitam yang mengelirukan itu telah muncul sebelum panji hitam yang sebenar muncul daripada Khurasan, ya, membantu Imam Mahdi yang dibai'ahkan. Wallahu alam bilakah itu akan berlaku. Yang ke-18, ke berapa dah? Kelima. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Yang kelima, insya-Allah surah Al-Mumtahanah akan mengajar anda jangan bosan dengan kisah Nabi Ibrahim. Untuk makluman anda, kisah Nabi Ibrahim ini banyak dalam Quran. Hampir, saya tak ingatlah, 34 surah rasanya yang menyebut cerita Nabi Ibrahim dan bukan sekadar menyebut namanya. Jadi, ingat lagi tak surah At-Tahrim? Saya timbulkan isu ini. Dalam surah At-Tahrim ada kisah siapa? Ada kisah isteri Lut, isteri Nuh. Dalam surah At-Tahrim ada kisah Asya. Dalam surah At-Tahrim ada kisah Maryam. Tetapi kenapa Allah menyebut kisah mereka? Sedangkan kisah-kisah mereka ni para sahabat dah lama dengar kat Mekah dulu. Kenapa tak datangkan tokoh lain? Quran nak ajar jangan rasa bosan dengan tokoh yang sama yang Allah tampilkan dalam Quran. Kerana apa? Cuba jawab. Tokoh dalam surah Al-Mumtahanah Nabi Ibrahim. Soalan yang timbul, kenapa Nabi Ibrahim? Tak ada ke Nabi lain? Bosan lah. Dan lebih menarik, babak Nabi Ibrahim istighfar kepada ayahnya telah berulang dalam 2 surah lagi. Surah Maryam khususnya. Ada babak Nabi Ibrahim istighfar kepada ayahnya, "Ya
Ayah, halau saya keluar daripada rumah ni kan? Tak apa ayah, saya akan terus memohon ampun pada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa saya dan ayah bertaubat sebelum mati. Ucapan Nabi Ibrahim ada dalam 3 surah, termasuk surah Al-Mumtahanah. Jadi Quran bila mengitar semula tokoh yang sama dan babak yang sama, anda jangan kata bosanlah. Sebab orang yang kata bosanlah, ini menunjukkan dia mungkin hanya bergantung pada terjemahan. So she get the idea and she felt very bored. Tetapi orang yang tidak bergantung pada terjemahan, orang yang berguru untuk memahami nas Quran dalam bahasa Arab, walaupun babak sama, tokoh sama, berbeza jalan penceritaan, maka ia memerlukan ketelitian. Jadi insya-Allah kita akan lihat di mana bezanya cerita Nabi Ibrahim dalam surah Al-Mumtahanah kalau nak compare dengan surah Maryam dan surah At-Taubah yang juga ada babak istighfar kepada ayah. Okey? Jadi dan lebih menarik lagi, dalam banyak-banyak cerita Nabi Ibrahim, okey, apa yang anda tahu tentang cerita Nabi Ibrahim? Cerita Nabi Ibrahim bermula daripada dia muda pecahkan berhala, selepas dakwah dia menemui kegagalan dan kemudian ditangkap oleh Namrud, dihumban ke dalam api. Dia selamat dalam api, itu mukjizat pertama dia. Lepas tu dia berhijrah ke mana? Kajang, astagfirullah. Dia berhijrah ke Palestin dan di Palestin dia berjuang di situ sehinggalah akhirnya dia mendapat isteri Sarah. Dan Sarah berumah tangga dengan Rasulullah Nabi Ibrahim hampir 60-70 tahun, tetapi tidak dikurniakan anak. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah ke Mesir untuk berdakwah di Mesir, dan di Mesir baginda mendapat Hajar. Ini berdasarkan hadis, tidak ada nas dalam Quran tapi hadis yang sahih. Lalu Hajar dikurniakan Allah Ismail, dan Ismail diperintahkan Allah untuk dibawa bersama dengan ibu dan ayahnya ke Makkah. Lalu Nabi Ibrahim landing di Makkah, padang pasir kering kontang, tidak ada apa-apa, ditinggalkan isteri dan anak di situ. Lalu Allah menjadikan Makkah. Ibrahim kembali ke Palestin, dan akhirnya selepas Hajar membesarkan Ismail, sudah hampir besar anak itu, Ibrahim daripada Palestin kembali ke Makkah, disangka jejak kasih, tetapi akhirnya perintah penyembelihan, dan perintah penyembelihan nyaris berlaku penyembelihan, Allah gantikan dengan kibash, Makkah dibina, Baitullah dibina, dan akhirnya Ibrahim kembali ke Palestin dan dikurniakan pula Ishak melalui Sarah sebagai ganjaran dia telah mentaati perintah Allah dalam soal penyembelihan. Dan kemudiannya Ibrahim alaihissalam berada di Palestin, wafat di sana, dan sebelum baginda wafat, baginda ada lagi satu peristiwa yang dirakamkan dalam surah Al-Baqarah. Baginda sebelum wafat, baginda mahu melihat kekuasaan Allah, sebab dia faham dia tak boleh tengok Allah sebagaimana Musa mahu tengok Allah. Sudah dia mahu lihat kekuasaan Allah sebelum dia mati. Lalu dia berkata, boleh tak Allah, aku nak tengok macam mana kau menghidupkan sesuatu yang mati. Lalu ia ada kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung. Baca sinilah surah Al-Baqarah. So cerita Nabi Ibrahim panjang kalau kita nak lihat dari sudut kronologi. Tapi soalan saya, daripada filem 2 jam tu, kenapa babak 5 minit ni saja yang dipetik dalam surah Al-Mumtahanah? Iaitu babak di mana Nabi Ibrahim berkata sesuatu kepada kaumnya selepas depan-depan kaumnya dia tidak dibaham oleh api. Ada ucapan dalam surah Al-Mumtahanah ni, ucapan Nabi Ibrahim, saya boleh katakan dalam api dia buat ucapan tu, atau mungkin lepas api itu dia keluar daripada api. Dan dalam surah Al-Mumtahanah ni juga ada satu lagi babak, dia istighfar kepada ayahnya. Soalan saya, kenapa banyak siarah Nabi Ibrahim satu babak sahaja yang terpilih masuk dalam surah Al-Mumtahanah? Apa istimewanya babak ini sehingga masuk ke dalam surah Al-Mumtahanah? Okey? Apa istimewanya babak ini, babak Nabi Ibrahim bagi ucapan, kalian semua kafir, qul ya ayyuhal kafirun, minta maaf aku kena tinggalkan kamu. Dipilih Allah untuk duduk dalam surah Al-Mumtahanah dan tidak babak lain. Atau dalam bahasa yang lebih mudahnya, saya rasa semakin menjelaskan anda,
walaupun saya kata mudah-mudahan lebih mudah. Kenapa cerita Nabi Ibrahim termasuk dalam surah Al-Mumtahanah ni tidak dikumpulkan saja dalam surah Ibrahim? Kenapa surah Ibrahim tidak merakamkan secara kronologis Nabi Ibrahim daripada muda sampailah kepada kewafatan? Jadi jawapan mudahnya, Quran bukan buku sejarah. Setiap surah bukan surah untuk sejarah. Kisah yang muncul untuk support tesisnya, hipotesisnya. Fakta untuk support hipotesis. So fakta penting untuk mendukung apa tesis surah ini. So setiap kisah mesti dipandang mempunyai hubungan dengan ayat-ayat sebelum. Ini namanya ilmu munasabah. Iaitulah apa sebab kisah ini muncul dalam surah ini, kenapa ayat ini muncul selepas ayat-ayat sebelumnya. InsyaAllah kita akan bincangkan. Okey, yang ke berapa? Yang ke-6. Apa yang menarik di dalam surah ini adalah satu doa. Anda cari sendiri bila kita dengar Syekh Musy'ari baca ayat ni kejap lagi. Di mana doa itu? Saya harap anda hafal doa tu. Sebagaimana saya minta anda hafal satu doa daripada surah An-Nur pada bulan lepas. Bukan doa lah, tapi perkataan bila kita dengar ada orang dikaitkan dengan skandal. Hadha buhtanun azim. Subhanak. Subhanak. Hadha buhtanun azim. Kita tidak ada sebarang maklumat yang pasti mengenai fulan si fulan terbabit dalam skandal. Walaupun kita diberitahu itu dan ini. Prinsip kita adalah dia bersih, dia suci, kecuali dibuktikan. Orang yang tak senang kepada seseorang seperti Aisyah memang ramai. Maka prinsip kita adalah prinsip Abu Ayyub Al-Ansari, Subhanak, hadha buhtanun azim. So untuk hari ini pula adalah taklifan untuk anda. Kalau tak hafal tak boleh keluar dari dewan ni. Satu ayat sahaja, nanti kita tengok doa Nabi Ibrahim. Doa tu sangat penting, khususnya kalau anda duduk di Spanyol, anda duduk di negeri non-Muslim. Dan doa itu membahagikan surah ni pada dua bahagian. Subhanallah. Kebetulan saya mendapati doa ni duduk kat tengah-tengah pula. Dia duduk lepas bahagian pertama sebelum bahagian kedua, iaitu doa Nabi Ibrahim. Apa doa itu? Tunggu sampai hujung rancangan, tanyalah ustaz ni. Okay. Saya suka doa tu. Baca doa tu. Dan kalau anda baca doa itu dalam konteks anda duduk di negara Eropah, apatah lagi bumi Spanyol, anda akan faham bumi Spanyol pernah menyaksikan pembantaian Spanish Inquisition, cara pemurtadan yang kejam kepada penduduk Muslim di Alhambra di Granada. So doa itu sangat mengingatkan anda jangan ulang skrip orang-orang Granada. Jangan ulang kelemahan yang pernah berlaku kepada Andalusia. Karena pembantaian Raja Ferdinand dan Ratu Isabella adalah pembantaian yang antara paling kejam dalam sejarah. So bila saya tengok pembantaian Spanish Inquisition itu, saya katakan ia sedang berulang sekarang di Rohingya. Ia sedang berulang. Sejarah memang berulang. Dan doa itu juga memberi isyarat untuk menyebabkan Islam kembali ke bumi Spanyol. Kerana dulu penduduk Muslim adalah majoriti di Spanyol. Sekarang Muslim hanya 4%. 4% daripada 41 juta rakyat Spanyol. Berapa sangat? Dulu di Cordoba saja ada 600 masjid. 600 masjid di Cordoba. Dan yang paling besar dan dianggap ketiga terbesar di dunia masjid ketika itu selepas Masjidul Haram dan Masjidul Nabawi adalah Masjid Cordoba, yang melahirkan Imam Al-Qurtubi dan seumpama dengannya, Ibnul Arabi dan seumpama dengannya. Anda pernah sampai Cordoba? Alhamdulillah, itu antara masjid yang sudi dikekalkan lagi dia punya seni bina, walaupun telah dijesuskan di merata tempat, digerejakan di merata tempat, sebab ada banyak masjid sudah dihilangkan langsung identiti masjid. Menara Cordoba itu pun kat dalam itu ada menara masjid. Mereka balut dengan menara loceng supaya orang tak nampak identiti Islam. Dan anda kalau masuk Cordoba itu, dalam semua tiang tu tak ada langsung identiti Islam, tapi ada satu tiang tu orang-orang Kristian terlepas pandang daripada memadamnya, iaitulah perkataan la ghaliba illallah. La ghaliba illallah. Tak tahulah adakah mereka terlepas pandang Allah ataupun mereka sengaja nak orang Islam datang Masjid Cordoba dan mengambil ibrah.
daripada kehebatan orang Kristian dahulu menggerejakan masjid. Jadi doa itu sangat penting untuk mengembalikan Islam di bumi Spanyol, kerana kita tidak boleh menarik minat orang non-Muslim kepada Islam kecuali dengan akhlak. Cakap diorang tak dengar, dia kena jaga hubungan. Baiklah, itu yang keberapa? Yang keenam. Dan yang terakhir, surah ini berbicara tentang hijrah muslimat. Jadi adik-adik yang datang, puan-puan yang datang, kakak-kakak yang datang, kita masih lagi dalam bulan Ramadan, kan? Bulan Muharram. Kita dalam bulan Muharram. So, semangat hijrah. Semua orang tercari-cari dan semua orang memforumkan pasal hijrah. Ke manakah? Tu contoh dia, kan? Kita tak payah tertanya-tanya nak hijrah ke mana. Buka surah Al-Mumtahanah, Allah sebut muslimat kena berhijrah kepada apa? So Allah sebut anda perlu meninggalkan apa, anda perlu melakukan apa. Jelas dalam surah Al-Mumtahanah ada ayatnya, iaitulah ayat mengenai agenda hijrah muslimat, insya-Allah. Jadi